السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. سورة النساء ayat yang ke-100. Dan barang siapa di antara kamu yang berhijrah di jalan Allah, nescaya dia akan mendapati bahawa bumi Allah ini adalah tempat yang luas untuk dia berhijrah, dan juga rezeki yang lapang baginya. Dan barang siapa di antara kamu yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba di tengah perjalanan hijrahnya dia didatangi oleh kematian, maka sudah tentulah tetap pahala hijrahnya
daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kematian menjemputnya di tengah perjalanan hijrahnya. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasihan. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Majlis, pengurusi beserta seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid yang dimuliakan ayahanda Tuan Imam, para asatidzah, muslimin dan muslimat, semoga berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah berapa kali kita sudah mendengar ceramah atau kuliah hijrah ini. Mungkin puluhan kali, ratusan kali. Sama ada melalui masjid, surau, madrasah, pejabat, atau medium melalui internet, YouTube dan sebagainya. Dan kalau saya tak sebut pun, saya yakin muslimin dan muslimat memahami dengan sepenuhnya akan peristiwa hijrah. Tetapi demikianlah prinsip yang diajar di dalam agama Allah ini. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama Islam ni, kata Nabi, adalah nasihat. Umat Islam hidup di atas nasihat dan teguran yang membina, di samping keimanan yang sedia ada. Apatah lagi yang difirmankan oleh Allah di penghujung surah Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, berilah tazkirah, peringatan. Ingat, mengingatlah. Kerana sesungguhnya, kata Allah, tanfa'ul mu'minin. Tazkirah, peringatan itu membawa manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka atas dasar dan prinsip inilah kita menganjurkan program-program seperti ini, untuk kita ingat, mengingati sesama kita bagaimana setiap perkara yang berlaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah merupakan perjalanan umat sehingga ke hari kiamat. Kerana Rasulullah itu tidak bertindak di atas hawa nafsunya, melainkan dia dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah tentulah Allah yang maha bijaksana mentakdirkan sesuatu ke atas Rasulullah, termasuklah peristiwa hijrah ini sudah semestinya memberi manfaat kepada saya, tuan-tuan dan muslimat, dan seluruh manusia yang mahu mengambil manfaat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Suratun Najmi. Dan tiadalah dia bercakap, bertindak di atas nafsunya, melainkan semuanya adalah wahyu, perintah daripada Allah. Maka saya cubalah sedaya upaya saya dengan ilmu yang terbatas ini, dengan masa PKPP yang dilanjutkan ini sehingga 31 Disember, maka sekadar mana yang saya mampu, itulah yang dapat saya sampaikan. Kerana tidak mampu saya untuk menghuraikan keseluruhan peristiwa hijrah dengan waktu yang begini ringkas. Tak mampu. Ia memerlukan proses berhari-hari. Kena bentang buat seminar baru dia sedap. Satu-satu kita boleh hurai untuk masyarakat mengambil manfaat. Maka ala kulli hal, dalam masa yang ringkas ini saya cuit-cuitlah sikit mana-mana yang boleh kita ambil manfaat, kita jadikan bekalan untuk kita berhijrah ke alam barzah dan seterusnya ke alam akhirat, dan seterusnya berhijrah ke dalam syurga Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, pertama ingin kita nyatakan bahawa hijrah adalah perintah daripada Allah. Janganlah kita menjadi manusia yang celupa mulutnya dengan mengatakan bahawa hijrah ini seumpama seorang pelarian yang pernah diucapkan oleh manusia-manusia yang bankrupt iman mereka. Sedangkan hijrah adalah merupakan perintah daripada Allah, benda yang telah Allah susun sejak azali untuk meninggikan darjat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menetap di Madinah atau Yathrib sebelumnya, tak pernah. Nabi hanya singgah sekali dalam peristiwa Isra. Ketika Burak berhenti bersama Jibril alaihi salam, Nabi tanya Jibril, ini tempat apa ini?
Jibril kata, di sinilah nanti engkau akan berhijrah. Itu aja. Laluannya, perjalanannya, Nabi tak ada knowledge, tak ada ilmu. Walaupun Rasulullah bergerak berniaga ke Syams, ila fihim rihlatasyita'i was-saif, di musim sejuk dan di musim panas. Syita sejuk, saifi panas. Tapi Nabi hanya lalu saja Madinah. Nabi tidak tahu itulah bumi yang dia akan sampai. Nabi tak tahu. Lalu menuju ke Syam, Suria, Jordan, Palestin. Itu saja. Bayanglah kalau kita lah diperintah untuk pergi ke suatu tempat atas urusan kerja yang kita tak pernah pergi. Saya yakin kita mesti panik. Kita tak pernah pergi Singapura umpamanya, contohlah. Tiba-tiba bos kita suruh kita pergi Singapura. Sekian-sekian pejabat, sekian-sekian jalan. Ini tiket kapal terbang, ini teksi. Walaupun ada kemudahan, tapi saya yakin pecah peluh kita. Sebab tempat tu kita tak pernah sampai. Bayangkan muslimin dan muslimat, keimanan para sahabat. Ada di antara sahabat majoriti yang tak pernah sampai Madinah. Tak pernah. Dan proses penghijrahan mereka adalah proses yang mereka memendam segala rasa dan perasaan, memendam kasih dan sayang mereka kepada keluarga di Makkah, kepada bumi Makkah yang mereka dilahirkan di situ. Di situ mereka membesar, di situ mereka bermain, di situ mereka mencari rezeki. Tiba-tiba datang perintah hijrah. Iman para sahabat, sesuatu yang tidak mampu kita fikir. Bagaimana mereka pejam mata dan jalan terus kerana Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan muslimat boleh bayang, seorang muslimat nama dia Ummu Salamah hampir menjadi gila. Disebut oleh almarhum Asy-Syaikh Abdul Rahman Mubarak Furi. Bagaimana ketika berlaku hijrah, Ummu Salamah terpaksa berpisah dengan suaminya Abu Salamah. Abu Salamah Islam, Ummu Salamah pun dah Islam. Tetapi keluarga Ummu Salamah telah menahan Ummu Salamah daripada mengikut suaminya. Sampai di perbatasan berpisah. Ummu Salamah ada anak kecil. Lalu keluarga dia, ayah Ummu Salamah, telah merampas baby ini, cucu dia. Dia rampas kerana Ummu Salamah telah Islam. Ayah dia masih kafir. Bayangkan Ummu Salamah kehilangan suami dan kehilangan anak. Disebut dalam kitab sirah bagaimana setiap hari Ummu Salamah berjalan di padang pasir menjadi seperti orang sasau, orang gila. Kita ingat benda kecil hijrah. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah yang sulung, itulah Zainab radhiyallahu anha, berpisah dengan suaminya Abul As. Kenapa? Kerana Abul As masih kafir, Abul As belum Islam. Maka demi Islam, demi akidah, Zainab meninggalkan suaminya, berpisah.
Zainab, suami dia Abul As, hantar dia ke perbatasan. Kata Nab, abang tak kat ni lah Nab. Lebih kurang begitulah dialog. Abang tak kat ni lah, abang tak Islam lagi. Zainab, pergilah ikut ayah. Pergilah. Dan doakanlah abang menerima hidayah. Itu ucapan Abul As. Zainab menangis berpisah dengan suaminya. Zainab pergi ke Yathrib di Makkah. Sehingga orang-orang Makkah mengapi-apikan Abul As. Wahai Abul As, han ceraikanlah Zainab tu. Ramai perempuan Makkah duk ada di Makkah ni. Anduk kalut dengan anak Muhammad tu pasal apa? Depa hina Abul As. Abul As jawab apa? Wallahi, depa percaya Allah, bukan tak percaya. Panjanglah kalau kita nak hurai bab percaya pada Allah tu. Wallahi, kata Abul As, demi Allah, aku tidak akan menceraikan Zainab. Kerana untungnya aku, ayah mertua aku seorang Rasul. Bukan dia tak tahu. Oh, rugilah, bahasa mudah kata Abul As, rugilah aku, pak mentua hampa semua karaoke dia kata. Pak mentua aku Rasul, pak mentua aku Rasul Allah, takkan aku nak ceraikan Zainab, rugilah aku. Ucapan Abul As. Akhirnya dia memeluk Islam selepas peperangan Badar. Masuk Islam dan bertemu semula dengan Zainab. Pengorbanan perasaan. Bukan kata berpisah keluarga, tetapi meninggalkan bumi Makkah yang mereka cintai. Di situ mereka lahir, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebut wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad hillum bihadzal balad, menetap di negeri ini. Nabi lahir di situ, Nabi menetap di negeri itu Makkah. Sebab itulah bila berlaku hijrah, benda pertama yang berlaku ialah para sahabat ditimpa sakit. Ulama bahas kesakitan yang menimpa sahabat, yakni sahabat Muhajirin, adalah disebabkan antaranya kerinduan mereka kepada bumi Makkah, kepada anak beranak keluarga yang mereka tinggalkan, di samping suasana panas yang ada di Madinah yang orang Makkah tidak terbiasa lagi pada waktu itu, menyebabkan mereka demam teruk. Abu Bakrin demam, Bilal ibn Rabah demam, dan demam teruk yang membawa kepada kematian Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Maz'un, dia dulu meninggal dunia dan dikebumikan di Baqi', dan dia dikira sahabat pertama yang dikebumikan di Baqi'. Demam sampai meninggal. Ini bukan COVID punya cerita. Moga Allah lindung kita daripada COVID-19. Tuan-tuan muslimin muslimat, ini hijrah. Bukan kata pengorbanan perasaan Muhajirin, tetapi lihat bagaimana lapangnya jiwa dan perasaan satu golongan dipanggil dengan Ansar. Baik itu Allah memuji kedua golongan ini. Allah memuji golongan Muhajirin. Lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu
ulaika humus sadiqun. Ayat berapa? Ayat 8 surah Al-Hasyr. Surah nombor 59, juzuk 28, ayat nombor 8. Allah memuji dan mengangkat darjat muhajirin. Siapa mereka? Allah sebut lil fuqara. Mereka itu fakir miskin. Muhajirin fakir miskin. Apa yang kena pada mereka? Allazina ukhriju min diyarihim. Mereka telah dikeluarkan daripada diyar, kampung halaman mereka. Dan tu kalau lalu tanah perkuburan, kita boleh baca Assalamualaikum ya ahlad diyar. Walaupun kita boleh baca ya ahlal kubur, boleh. Boleh juga baca ya ahlad diyar. Diyar makna apa? Kampung. Tu kampung depa lah, alam barzah. Kita kampung atas tanah, tak lama pun jadi depa juga, masuk kampung tu juga. Cuma tak tahu bila lah. Wai isap rokok mungkin awal kot. Sebab tu kena berhenti rokok. Kan? Takut juga. Yang Covid pi tarik lagi Covid teruk. Tuan-tuan, orang-orang muhajirin, Allah kata ukhriju min diyar. Allah sebut diyar, kampung. Mereka dikeluarkan. Ukhriju. Kalau orang belajar Arab faham. Ukhriju lain, kharaju lain. Ukhriju tu makna dikeluarkan, iaitu ada kuasa luaran yang mengeluarkan mereka. Itu maksud ukhriju, bukan kharaju, keluar dengan rela. Dah, Abu Jahal yang mengeluarkan mereka. Dan mereka juga dipisahkan wa amwalihim, daripada harta benda mereka. Tinggal rumah, tinggal perniagaan tu jangan main-main kah? Ada orang tak sanggup tinggal perniagaan, dia nak tutup kedai, nak pergi solat jemaah, tak sanggup. Ni tinggal perniagaan, amwal, tinggal harta benda yang mereka tak tahu bila mereka akan dapat balik ke Makkah. Tak tahu. Bukan main-main. Tu yang kisah Suhaib Ar-Rum apa semua ni panjang lah. Kita tak mau bahas tu panjang. Kenapa mereka buat begitu? Tengok ayat tu. Kenapa mereka sanggup dikeluarkan daripada bumi Makkah? Kenapa mereka sanggup berpisah dengan kampung halaman harta mereka? Jawapannya ada pada ayat 8 itu. Pertama, yabtaghuna fadlan minallahi. Mereka mahukan kurniaan daripada Allah. Mereka hendak pahala daripada Allah. Mereka hendak keampunan daripada Allah. Sebab itu bila kita sebut hijrah, di antara disiplin yang mesti kita ada dalam membahaskan hijrah dan diletakkan atas kepala kita ialah hidup ini carilah fadlan, kurniaan Allah. Hidup ni jangan cari gaduh dengan Allah, jangan. Hidup ni carilah kurniaan Allah. Bak kata arwah Tuan Guru Nik Abdul Aziz Ni'mat, arwah Tok Guru pernah sebut, kamu buatlah kerja yang menyebabkan Allah Tuhan kita senyum kat kita. Begitu. Buatlah kerja, kata arwah Tok Guru, yang menyebabkan Allah ni senyum kat kita. Allah ni zat, senyum ni manusia, balaghah lah. Maknanya Allah suka kat kita. Itulah hidup. Sentiasa mencari fadlan, kurniaan Allah. Walaupun benda dia buat tu mungkin kecil dalam pandangan mata manusia. Sekadar memberi makanan kucing, umpama contoh.
Beli friskis bagi kucing makan. Bagi manusia dia pandang kecil. Bagi orang yang ketagih, yang tomak pahala Allah, dia pandang besar. Dia kata boleh jadi dengan aku kesihan belas pada binatang nama kucing ini, Allah ampun segala dosaku. Boleh jadi. Itu orang beriman. Sentiasa fadlan dalam otak ni duk cari kurnia Allah, ampun Allah, kasih Allah, pahala Allah. Apalagi dia nak ayat yang sama, ridwana, mereka nak redha Allah. Baik, itulah kita selalu doa, inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bila kata redha Allah, kita akan kembar dia dengan syurga. Sebab kita masuk syurga Allah kerana redha Allah, bukan kerana amalan. Kena ingat. Berapa kali dah kita baca kisah, saya tak perlu ulang. Orang yang telah membunuh 100 orang dalam Riyadhus Salihin, seorang Bani Israel yang dah bunuh 100 orang. Nabi cerita ni. Tapi kerana Allah redha dekat dia, sebab hati dia nak bertaubat, hati dia nak kembali kepada agama Allah. Dia tak nak dah bunuh orang, dia nak bertaubat. Di tengah jalan dia nak jumpa tok guru tempat dia bertaubat tu, dia mati. Dia masuk syurga. Kenapa? Sebab Allah redha. Tu dia duduk. Dah bunuh 100 orang boleh masuk syurga, tuan-tuan, sebab Allah redha. Lepas ceramah lagi, asal parang pergi cari 100 orang. Cari penyakit, jawab dia. Jangan lurus bendui lagu tu. Aku duduk dengar dah kuliah, kata buat main sini 100. Hak tu tidak balai polis lah. Mahkamah tinggi dah jawab dia. 302 lah kanun keseksaan. Tuan-tuan muslimin muslimat, carilah hidup ni, hijrah ajar kita hidup cari redha Allah. Jangan cari murka Allah. Walaupun yang Allah nak redha tu kita tak tahu bila. Seperti kata Imam Hasan Al-Basri, kamu buatlah kebaikan kerana kamu tidak tahu kebaikan mana yang jatuh redha Allah. Tak tahu. Tu dia. Dah isyak dah. Tak hijrah lagi ni. Takat mana saya mampulah, saya cuit-cuit sikit. 2, 3. Wa yansurunallaha wa rasulah. Ini paling penting. Muhajirin mereka berhijrah untuk apa? Wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka nak tolong Allah dan Rasul. Itu dia. Mereka sanggup tinggalkan Makkah sebab mereka nak tolong Allah dan Rasul. Mereka nak tolong menegakkan agama Allah di bumi baru ini yang mereka tak pernah sampai. Maka hijrah ajar kita tolong agama Allah. Tolong tegakkan Islam, sebarkan Islam, tegakkan Islam, pertahan Islam. Sebar, tegakkan, pertahankan. Jangan biar orang hina Islam. Kita mesti bangun mempertahankan Islam. Sama ada melalui kuasa politik atau melalui tulisan. Kita tak ada kuasa, tapi kita mampu untuk menulis. Sila. Pertahankan Islam. Para asatizah dengan ucapan, dengan ilmu, dengan kuliah, ceramah, khutbah mereka, pertahankan Islam. Allah, ini kerja mulia, tuan-tuan. Kita tidak mahu jadi manusia yang tak terasa apa apabila Islam diperkotak-katikkan. Kemarin di Sweden, di Malmö, Sweden, upacara membakar Al-Quran. Ni kapi. Ni kapi. Sampai polis halang. Alhamdulillah.
Polis Sweden halang, tetapi mereka buat demo, mereka bergaduh pula dengan polis. Sekumpulan anti-Islam buat program membakar Al-Quran. Tengok bagaimana toleransinya Islam. Kita tak pernah ajak orang Islam bakar gereja ke, bakar Bible ke. Kita tak pernah, sebab Nabi ajar kita kebebasan beragama. Itulah baiknya Islam. Tapi mereka kafir. Maka bila jadi macam tu, apa perasaan kita? Takkan tak rasa apa-apa? Quran kalam Allah. Sebab mereka kafir, mereka tak faham. Baik, tengok Ansar ayat 8 habis, itu Muhajirin. Tengok Ansar, mereka berkorban jiwa, mereka berkorban perasaan, mereka memberi tempat kepada para sahabat dan Rasulullah. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Ayat 9 surah yang sama Al-Hasyr. Dan mereka-mereka yang terlebih dahulu mendiami negeri yang beriman itu, maksudnya Ansar, mereka dulu duduk di Madinah, Darul Iman. Apa sifat mereka? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Pertama, mereka mencintai saudara Muhajirin yang datang kepada mereka. Wah, tak pernah jumpa. Kasih itu diikat atas apa? Atas raskah? Atas bangsakah? Atas geografikah? Tidak. Tetapi bila Allah kata yuhibbuna man hajara ilaihim, Ansar mencintai saudara mereka yang berhijrah. Cinta itu atas apa? Cinta itu atas akidah. Cinta itu atas Allah yang esa, Rasul yang satu, Quran yang satu. Itulah cinta mereka. Ini bukan 7 hari aku mencintaimu. Saya pun tak pernah tengok, dengar cerita orang je lah. Saya tak pernah tengok. Mereka kata berjuta lah, tak tahulah, viewers berjuta. Entahlah, saya pun tak pernah tengok. Saya tak tahu, dengar-dengar gitu je lah. 7 hari aku mencintaimu. Dengar-dengar begitu lah. Saya tak pernah tengok. Sungguh tak pernah tengok. Tak tahu saya. Saya baca Facebook je orang riuh-riuh, kita tahu gitu je lah. Itu drama. Cinta kolesterol lah tu, tengoklah drama. Itu cerita lama lah. Nak sebut apa? Cinta mereka adalah cinta atas Allah dan Rasul. Di sana orang Makkah, di sini orang Madinah. Contoh ingat, mudah ke? Kita berjiran, rumah sebelah kita, katalah kita semidi, sebelah rumah kosong, orang sewa. Tak ada orang sewa, orang pindah. Tak jangan pindah satu family. Agak-agak berapa lama kita nak ambil masa nak mesra dengan jiran baru? Silap buat bodoh. Tambah jenis rumah teres apa semua kan. Lagilah hak rumah hujung mampu dia tak kenal. Tu kita. Ansar, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima Muhajirin. Sampai Allah sebut dalam ayat tu, wala yajiduna fi anfusihim, mereka tak peduli dah diri mereka, mereka mengutamakan Muhajirin. Sampai ada Ansar yang sanggup berlapar, anak tak payah makan, isteri tak payah makan, kerana makanan akan diberi kepada Muhajirin. Mereka sanggup berlapar, biar Muhajirin makan, kami tak makan tak apa. Ini hijrah. Sehingga Nabi saudarakan mereka. Dan itu hijrah ajar kita, Melayu mesti bersatu. Hijrah ajar kita, orang Islam mesti bersatu. Soal berbeza pandangan politik ini biasa. Soal berbeza pandangan zaman Rasulullah dah berlaku.
ketika Rasulullah mengarahkan sahabat untuk bergerak ke kampung Yahudi Bani Quraizah untuk memerangi Bani Quraizah yang telah belot dalam perang Ahzab pada tahun 5 Hijrah. Sebelum bergerak, Nabi pesan solat asar di kampung Yahudi Bani Quraizah. Nabi pesan solat asar sampai kampung Yahudi baru solat. Bergeraklah sahabat sampai tengah jalan, masuk waktu asar. Maka sebahagian sahabat solat asar, sebahagian sahabat menunggu hingga sampai kampung Bani Quraizah. Apakah sahabat yang solat tengah jalan ini mengingkari Rasulullah? No. Ini ijtihad mereka. Zaman Nabi berlaku dah. Nabi tak marah. 2 orang sahabat bermusafir. 2 orang. Nabi masih hidup. Sampai di tengah malam mereka tidur. Tiba-tiba Allah takdirkan 2 lelaki sahabat ini bermimpi yang menyebabkan mereka kena mandi hadas. Sudah padang pasir nak cari air tahu mana. Bangun-bangun dia kata mimpi aku mimpi. Siapa? Kata sudah. Ni nak mandi ke mana ni? Padang pasir nak sembahyang subuh ni. Lalu sahabat seorang kata, aku ingat aku serelum dalam ni. Serelum badan tu masuk padang pasir tu. Serelum. Daripada rambut tu masuk, bangkit sembahyang. Ayat tak ada. Seorang lagi kata aku tayamum. Seorang tu tayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhakum wa aydikum min. Dan bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih dan sapulah muka dan kedua tanganmu. Jangan tayamum telinga tu tak reti tak cerdik. Tayamum muka dengan tangannya, jangan tayamum kaki kan. Sahabat ni tayamum. Yang seorang lagi serelum sembahyang subuh. Yang seorang ni tayamum sembahyang subuh. Balik jumpa Nabi. Nabi punya gelak. Bila seorang sahabat kata saya serelum ya Rasulullah, Nabi gelak. Yang saya tayamumnya. Nabi kata cukup tayamum. Lepas tu gak jumpa yang apa mandilah. Nabi anda serelum tak apalah. Nabi kata anda serelum. Nak sebut berbeza pandangan tu zaman Nabi dah berlaku. Tu tak ada masalah. 4 mazhab kita ahli sunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i. Tu kita. 4 mazhab. Imam Asy-Syafi'i anjing haram, najis, mughalazah. Imam Maliki makruh makan anjing. Dia kata apa? Mazhab Maliki makan anjing makruh. Bukan haram. Jangan dok kata sunat muakkad pula. Makruh. Makan anjing mazhab Maliki makruh. Tu besok pergi cari anjing nak makan. Lah Imam Maliki kata makruh sah, mau kita rasa sah. Wah tak ada ayam nak makan dah. Tak ada lagi nak makan dah. Tu nak sebut 4 mazhab, perbezaan mereka berlaku. Nabi yang satu, Allah yang satu, Quran yang sama, tetapi perbezaan pandangan itu berlaku. Kita kunut subuh sunat ab'ad. Maliki, Hanafi, Hanbali tak ada apa. Kita tertinggal sujud sahwi, depa tak ada sujud sahwi apa dah, memang tak buat terus. Angkat jari tahiyat. Maliki la ilaha asyhadu tulis. Tu Maliki. Tahiyat tulis tu. Illallah muka. Tulis. Kita semayang di Madinah. Sebelah kita Afrika. Afrika Maliki. Afrika mazhab Maliki, Imam Malik. Dia pak ilallah ni India punya tulis. Tuan tengok tu nak pegang tadi dah. Dia tinju sekali mampu macam tu. Orang kata apa? Hadhihi bid'ah. Kita nak kata kat dia, hadhihi bid'ah ya akhi. Anta wa ahli
Hang dengan keluarga hang wa ahluka ilan nar. Mampu bertinju jawab dia. Hang dengan keluarga hang masuk neraka. Lagak lagu tu. Itu mazhab dia Maliki. Nak sembang bab tahiyat 21 hadis bab tahiyat dah. Nak sembang tu cerah. Ini berbeza pandangan normal. Hang fikir hang lain, hang fikir hang lain. Tapi hijrah ajar kita orang Islam, dan dah tentulah bila kita sebut di Malaysia ni orang Islam majoriti Melayu lah, wajib bersatu. Jangan nak bergaduh lah. Cantik dah ni, cukup dah. Tak mau dah hang tarik muka, aku tarik muka, tak mau pi kenduri, tak mau pi tu, tak mau pi ni, tak mau dah, kita tak mau dengar dah. Cukup dah. Sebab hijrah didik kita, perpaduan ummah itu amat penting. Dalam keadaan Ansar tak kenal Muhajirin pun depa bersatu. Ni kita jiran apa semua, takkan kita tak boleh di atas dasar Islam. Melayu tu nombor 2, Islam dulu. Wa ana rabbukum fa'budu. Akulah Tuhan kamu, sembah aku. Dengan maksud bersatu kita atas akidah. Ansar dia terima ni atas dasar itu, walau mereka tak pernah jumpa. Disatukan mereka, dipersaudarakan mereka. Ini hijrah. Kita mesti ada asas ini, kekuatan ini, insya-Allah kita akan berjaya. Termasuk hijrah itu juga ialah mencintai masjid dan rumah Allah. Sebab benda awal Nabi buat masjid. Kita cukup risau bila kita jauh daripada masjid. Kenapa? Sebab masjid ni rumah Allah. Kalau kita begitu eager, kata orang putihnya, begitu beria-ia, begitu bersemangat untuk pergi ke rumah orang-orang hebat, especially kalau hari raya, rumah terbuka kan, rumah terbuka, tak sabar dah tengok WhatsApp tu pukul 10, pukul 9 siap dah untuk ke darah punya hai. Rumah VVIP, rumah High Commissioner ke, rumah Pesuruhjaya Tinggi, rumah duta ke, dia buat open house. Kita ni tak sabar nak piu. Sebab tahu dah makan mesti kenyang punya. Main dengan rumah Allah buat londeh, buat tak kisah. Kalau rumah terbuka, Allahu Rabbi, laju pergi. Rumah Allah buat tak kisah aja. Sedangkan Rasulullah kata apa? Dia antara golongan yang bakal duduk di bawah naungan arasy pada hari kiamat. Antara 7 golongan itu ialah mereka yang hatinya tertarik, hati yang terikat dengan masjid. Orang yang hati dia syok kat masjid. Itu kita kena doa. Covid ni berambuih jauh-jauh sebab kita takut masjid kita kena katuk. Aman Jaya kan kesian dia. Tak lagu mana dia kena sabak. Dia diperketatkan, dia tak boleh keluar 3 zon tu. Dia jolok swab test sakit tuan. Sampai ke atas, sampai ke dahi, sampai ke sakit lah. Wallahualam, saya tak pernah rasa minta berlindung, tak mau. Tak nak, sakit dia kata. Tak macam mana empat sahabat sah. Dah ada kluster macam-macam. Sifar Gangga dah okey dah, Kubang Pasu dah hijau dah. Toki Sifar Gangga masuk penjara dah. Kena 5 bulan penjara, boleh ke abuan ke hang. Tuan-tuan, ni rumah Allah. Orang yang hati dia tertarik. Kita habis isyak saat lagi, hati kita tu syok, subuh besok aku nak mai. Habis subuh hati habak, zuhur aku nak mai. Orang macam ni, dengan program masjid dia seronok. Orang macam ni Nabi kata akan duduk di bawah naungan arsy Allah.
Ketika tak ada naungan dah, kita bangkit tu matahari sejengkai, baca hadis, masjidkan hadis. Tiba-tiba ada golongan yang boleh duduk di bawah naungan arasy Allah, berteduh. Allah, antaranya orang yang syok hati dia terikat ke masjid. Batu Nabi awal-awal masjid dulu. Pertama Masjid Quba, kedua Masjid Nabawi. Dia bina masjid, nak ajar kita jangan hidup, jangan pisah daripada masjid. Ini rumah Allah. Idhafah lah kalau kita belajar Arab. Idhafah lah macam Kaabah kan dipanggil Baitullah, rumah Allah. Allah mana ada rumah. Kalau Arab kita panggil idhafatus syarif. Idhafah makna disandarkan. Asy-syarif makna kemuliaan. Idhafatus syarif makna disandarkan Kaabah itu kepada kemuliaan. Maka dipanggil Baitullah. Samalah masjid. Masjid dipanggil rumah Allah. Sebab itu bila masuk ada tahiyatul masjid. Sebab menghormati rumah Allah. Kita masuk rumah VVIP, kita masuk rumah High Commissioner, rumah duta apa, tak ada tahiyatul bait. Mana ada? Rumah 6 tingkat tak ada tahiyatul bait. Mana ada? Yang ada tahiyatul masjid. Walau seburuk mana masjid, walau kadang-kadang toilet pintu pun tak ada. Pernah kita kena toilet tak ada pintu. Betul. Tapi masjid, ini masjid kampung lah, tak payah habaq lah kampung mana, buat malu company ya. Kita tanya toilet mana bang? Tu, ambil duit rokok. Tu, tarik rokok. Tu, tu, hak tak ada pintu. Tu, mampus. Kira kalau ada kutu rakam waktu tu mampus aku. Masuk YouTube nyaya kita. Allahu Rabbi. Walau seburuk itu, tetap tahiyatul masjid. Tetap hak sampai Nabi kata hampa jangan duduk kecuali 2 rakaat tahiyatul masjid. Cuma kalau dah masuk orang dah azan. Kita masuk orang tengah azan, ataupun kita masuk baru habis azan maghrib, maka kita dituntut qabliyah maghrib dan pahala tahiyatul masjid automatik dapat. Begitu. Hukum dia begitulah. Kalau masuk sebelum azan tak apalah tahiyatul masjid. Nak sebut hak itu. Nabi bina masjid nama Quba, Nabi bina masjid nama Masjid An-Nabawi. Itu yang Nabi buat mula-mula. Lepas tu barulah market, pasar untuk ekonomi umat Islam, and then mempersaudarakan Aus dan Khazraj dengan Muhajirin. Ini kekuatan hijrah. Apa dia kekuatan hijrah? Kalau nak sembang secara mudah, masjid, ekonomi, persaudaraan. Masjid jangan tinggalkan. Tak kiralah surau ke, madrasah ke. Maknanya kita sukalah solat berjemaah tu. Itu cerita dia. Lepas tu, ekonomi. Umat Islam mesti bina ekonomi dia. Baik itu, ni'mal mal, apa Nabi sebut? Nikmat harta ialah pada hamba Allah yang soleh. Orang kaya yang soleh, nikmat harta tu ada kat dia. Sebab bila dia soleh, dia kaya, dia akan tolong orang. Zakat dia ada, sedekah dia ada. Tu dia duduk. Lepas tu Islam suruh kita kaya. Jadi umat Islam yang kaya. Kalau berniaga, berniaga sungguh-sungguh jadi kaya. Sebab dengan kekayaan tu kita boleh tolong orang susah. Bukan kita nak sapu semua. Umur 80, duit dalam bank 600,000. Anak pergi mana ni abang mai? Duit dalam bank umur 82. Umur 82, duit dalam bank 800,000. Anak pergi melancong mana abang mai? Bawa wheelchair je awak dia. 82 dah. Pisau okok ni. Yang terror tu. Anak pergi mana umur 82? Duit hang 600,000. Anak buat belanja. Anak pakai handphone canggih apa? iPhone berapa anak pakai? Umur 82. Anak pakai iPhone apa? Menggigil pegang iPhone. Pegang iPhone India punya tekan.
Siapa tahu cakap pun nak mati ya. Oh, tapi ringtone kemah lagu John Lennon, ringtone lah. Kemah. Nak makan banyak mana umur 82? Abang ayah anda? Nak kata ayah anda, saya 50 lebih pun kadang makan pun tak selera. Tu tak kata isap okok tu. Tambah isap okok lagi hilang selera. 82 selera apa lagi anak makan? Banyak mana anak makan? Ayam golek 6 lori anak tiba. Tak ada. 60,000 dalam bank tu hang bagi kat orang. 100,000 tu hang bagi kat orang, hang infak kat orang. Hang buat saham akhirat. Ni dah duk berangan lagi, duk pecah rumah. Duk 2 orang ni. Pecah rumah sampai 6 tingkat. Apa bodoh macam ni? Sebab itu dalam kitab Bahrul Mazi, di antara benda yang Nabi tak suka ialah menambah rumah tanpa keperluan. Nabi apa? Nabi tak suka. Dalam Bahrul Mazi ada. Duduk 2 orang, cucu, anak semua Kuala Lumpur. Saya sekali balik hari raya, rumah 4 tingkat, duduk 2 orang. Tengok lagi duit sokok cekak pinggang, kata wing kiri ni mau tambah lagi. Tambah pula. Nak suruh jin duduk dalam tu. Tak cerdik. 3, masjid persaudaraan ekonomi. Ini Nabi ajar. Bila Nabi sampai Madinah, terutama persaudaraan ummatan wahidah, umat yang satu. Kita bangsa Melayu, umat Islam mesti bersatu. Kita mesti ketepikan perbezaan politik kita. Di samping kita menghormati orang-orang bukan Islam. Yang tu kita tak boleh abaikan. Dalam sebuah negara yang pemimpin dia orang Islam, dia wajib jaga rakyat dia yang bukan Islam. Wajib. Itu panjanglah kalau kita nak bahas di sudut fiqh kenegaraan. Fiqhud daulah. Itu Qaradawi karang kitab dia. Muslimin dan muslimat. Saya sebut dah tadi, tak sempat nak kupas semua. Ke-9 dah. PKPP. Kena faham tu, pemulihan, masih lagi proses memakai domoi. Kan sampai tertinggal domoi, kita kan pergi market dah berjalan setengah kilometer dia. Allah. Cakap seorang dia ingat tercicir kunci kereta, domoi tinggal dalam kereta. Benda baru, kita tak biasa. Kan kona pula masuk kereta buh pula. Tak apalah, ikut arahan insya-Allah. Mudah-mudahan kita terbiasa insya-Allah. Kita dah terbiasa dah ni. Kita dah terbiasa dah pakai domoi ni, tak ada masalah. Cuma kita tengok pelik semua sembahyang lagu tu pakai domoi kan, rasa pelik kan. Tapi tak apalah. Kita kena patuh perintah kerajaan dan kita dapat pahala tu. Kita patuh perintah ulil amri, kita dapat pahala. Dapat pahala, jangan cari pasal. Walau pakai domoi, tetap dapat pahala. Dah saya ceramah, tak payah pakai domoi. Huduh rupa pula. Begitu. Mudah-mudahan Allah berkati. Saya minta maaf, tak mampu saya nak hurai panjang. Saya tak sentuh Jabal Sur. Saya tak sentuh Wadi Kudai. Allah, Wadi Kudai ni kita berhenti yuk. Kita nak masuk Makkah, umrah ke, haji ke. Kan bas kita berhenti RNR tu yang kita makan roti tempayan lah apa isok ramai lah. Kita minum teh syai maghribi lah apa macam-macam. Tempat bas kita berhenti tu nak masuk Makkah, haji atau umrah penuh by express kan. Itu dipanggil Wadi Kudai. Di situlah Nabi berhenti dalam hijrah. Tak adalah nak simbang umum makbat apa semua, tak ada. Apa yang kita nak sebut ialah hijrah suatu tuntutan, dan kita boleh hijrah yang simple-simple dalam hidup kita, daripada malas jadi rajin, daripada bakhil jadi pemurah, begitu. Kita boleh buat. Simple-simple tu kita boleh buat. Baca Quran tiap-tiap hari, jangan lupa ambil masa baca Quran. Faqra'u ma tayassaru minhu. Bacalah kata Allah, mana yang kamu mampu baca. Jangan sehari berlalu tak usik langsung Quran. Tak mau. Kita kena hijrah kepada sikap mencintai Al-Quran. Kita kena jadikan Quran tu rakan karib kita.
Sampai ada ulama pesan, kamu kena beli satu Al-Quran dan kamu kena jadikan Quran tu kawan kamu yang kita beli tu. Begitu. Sampai tahap tu. Mudah-mudahan Allah berkati. Dan Allah angkat COVID-19 dari negara kita Malaysia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seluruh dunia. Khabarnya sudah ada vaksin daripada Rusia. Dan dalam parlimen minggu lepas telah disebut bahawa insya-Allah Malaysia akan beli vaksin itu. Tetapi akan diambil masa jugalah, setahun 2 tahun baru boleh kita proses pembelian dia. Sebab nak test, nak uji dulu. Katanya sudah ada vaksin. Wallahu a'lam. Kita tunggu tengok. Apapun arahan daripada ulil amri, wajib kita patuhi. Domoinya, sejadahnya apa. Walaupun Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dah sebut tak perlu bawa sejadah, tapi kita terikat dengan sultan pemerintah. Kena faham, kita mesti tunggu arahan sultan kita, arahan ulil amri kita. Kalau sultan keluar arahan, okey tak payah bawa sejadah, baru kita tak payah bawa. Hak tu hak menteri nak sebut atas nasihat kementerian, tak apalah, tak payah bawa sejadah. Cuma kita di Kedah kita terikat dengan majlis agama dan sebagainya. So sabar tunggu. Buat masa ni bawa jelas sejadah. Mudah-mudahan Allah berkati kita, kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah angkat virus ini, wabah ini daripada negara kita dan seluruh dunia, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.